Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Berita TV5. Kita kembali kepada berita isu semasa mikroekonomi. Pada 16 Jun 2022, sektor pencernaan tenaga elektrik di seluruh dunia mengalami tekanan berikutan peningkatan kos bahan bakar yang memacu turbin stesen jana kuasa. Keadaan ini juga turut berlaku di Malaysia. Harga arang batu yang menjadi salah satu bahan utama yang digunakan Tenaga Nasional Berhad (TNB) bagi menjana elektrik telah meningkat dengan sangat ketara. Lebih 80% daripada elektrik yang dijana di Malaysia menggunakan arang batu dan gas. Justru, syarikat utiliti berdepan tekanan kos yang berterusan bagi memastikan negara terus mendapat bekalan mencukupi dan aliran tunai syarikat itu kekal sihat. Pada akhir Mei lalu, harga arang batu telah melonjak sehingga mencapai $34 setiap tan, memburukkan lagi kos pencernaan tenaga elektrik kepada TNB. Mengikut trend, harga arang batu ketika ini telah meningkat 60% berbanding Mei 2 tahun lalu. Peningkatan harga arang batu disebabkan permintaan tinggi oleh pelbagai mineral termasuk minyak dan gas di seluruh dunia selaras pembukaan ekonomi pasca pandemik. Disebabkan itu, ia sangat memberi kesan kepada ramai rakyat Malaysia kerana kos sara hidup makin bertambah dan tenaga elektrik juga boleh dikategorikan sebagai keperluan asas pada era kini. Semestinya, kerajaan Malaysia tidak boleh hanya duduk diam melihat rakyat dibelenggu dengan masalah ini tanpa bantuan atau tindakan kerajaan sendiri. Maka, kerajaan Malaysia dalam menangani isu kenaikan harga barang api ialah dengan melaksanakan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through (ICPT). ICPT merupakan alternatif kerajaan dalam membantu TNB menjelaskan kesan peningkatan harga barang api serta pencernaan elektrik bagi memastikan tiada gangguan kepada operasi pencernaan. Mekanisme ICPT juga akan memastikan syarikat utiliti dan penyediaan adalah neutral daripada kesan ketidaktentuan harga bahan api pasaran dan memastikan tarif yang ada serta telus untuk diberikan kepada pelanggan. Alternatif kerajaan yang paling efektif ialah mengekalkan kadar tarif elektrik, iaitu kerajaan memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan pelarasan tarif elektrik di bawah mekanisme pelepasan kos bahan api tidak seimbang (ICPT) mulai 1 Januari 2022 sehingga ke 1 tarikh yang akan ditentukan, iaitu di mana kadar rebat semasa sebanyak 2 sen kilowatt jam kepada semua pengguna elektrik di Semenanjung dikekalkan untuk tempoh tersebut. Tenaga Nasional Berhad (TNB) juga memulakan langkah dengan membina Loji Timah Earth Power (JEP). JEP dibina di Port Dickson dan Loji Manjung 4, Manjung 5 juga di Lumut bagi memastikan untuk memenuhi permintaan masa depan. Ia merupakan loji berkecapan tinggi untuk mengurangkan pembelanjaan bahan api ketika kos semakin meningkat. Seterusnya, kerajaan Malaysia juga boleh mengambil contoh daripada langkah kerajaan luar dalam menangani isu kenaikan harga bahan api, iaitu contohnya kerajaan Eropah bertindak mengurangkan kenaikan harga elektrik dengan menawarkan subsidi, potongan cukai dan geran. Di Sepanyol, cukai elektrik dipotong daripada 5.1% kepada minimum 0.5% yang dibenarkan mengikut peraturan EU. Di Bulgaria, harga tenaga telah melonjak sebanyak 72% yang disusuli dengan tindakan kerajaannya memperkenalkan subsidi bagi mengurangkan tekanan harga tersebut. Tidak terkecuali, negara jiran kita sendiri iaitu kerajaan Thailand memperkenalkan subsidi minyak, gas memasak dan elektrik untuk mengurangkan kenaikan harga bahan api. Dan kerajaan Indonesia juga telah mengumumkan kenaikan tarif elektrik kepada pelanggan bukan isi rumah. Langkah ini bagi menangani kenaikan kos yang mendadak. Dan pelbagai lagi langkah kerajaan-kerajaan luar dalam membantu rakyatnya mengurangkan kos sara hidup. Sekali kita beralih kepada cadangan bagi menangani isu kenaikan harga bahan api berdasarkan ilmu mikroekonomi yang dipelajari, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Misalnya, pihak berkuasa seperti Polis Raja Malaysia (PDRM) perlu sentiasa memantau pekerja asing yang selalu mengambil kesempatan menggunakan tenaga elektrik secara percuma dengan hanya memasang dan menyambung elektrik mereka dengan cara yang haram untuk kegunaan peribadi, dan ini menyebabkan impak yang sangat besar kepada rakyat Malaysia kerana perlu menanggung beban atas berlakunya kenaikan harga bahan api yang disebabkan oleh penggunaan tenaga watt yang banyak. Yang kedua, iaitu kerajaan Malaysia perlu meletakkan had harga shilling seperti yang dilakukan ke atas keperluan harian yang lain, kerana kita sedia maklum bahawa pada masa kini tenaga elektrik juga merupakan sebahagian daripada keperluan harian bagi memastikan kebajikan pengeluar, pembekal dan pengguna terjaga. Seterusnya ialah pihak yang bertanggungjawab perlu menggunakan teknik analisis ekonomi mikro, iaitu perlu mencari maklumat yang tepat untuk menyelesaikan isu kenaikan harga bahan api ini.
Air sekali alternatif yang paling berkesan bagi pengguna dengan meningkatkan inisiatif kecekapan tenaga iaitu sentiasa memastikan kipas lampu ditutup apabila tidak digunakan atau apabila keluar daripada rumah. Ini dapat membantu untuk mengurangkan kos bil elektrik yang semakin melonjak naik. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar berita isu semasa mikroekonomi. Terima kasih.